Matlamat bagi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanamkan keyakinan dan membentuk konsep pendirian yang positif. Bagi kurikulum pemata negara, matlamat kurikulum pemata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sasian mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Objektif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berterusan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai mulia masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang terakhir pula, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Bagi objektif kurikulum pemata negara, yang pertama, membina emosi. Yang kedua, membina kemahiran sosial. Yang ketiga, mengembangkan kemahiran berkomunikasi. Yang keempat, membina kemahiran fizikal. Yang kelima, melatih urus diri. Yang keenam, membina hubungan dengan ibu bapa dan komuniti. Yang ketujuh, membina kemahiran pemata negara. Yang terakhir, menggalakkan penerokaan persekitaran. Kerangka konsep kurikulum pemata negara ialah kurikulum pemata negara berorientasikan pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif, sosial emosi, komunikasi, fizikal dan kemahiran mengurus diri. Kurikulum ini menekankan 5 aspek utama memastikan bahawa potensi kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dapat dibangunkan dan diberikan perhatian khusus kepada interaksi dan komunikasi aktif, rangsangan minda dan literasi, memperkasakan kanak-kanak mempelajari secara bebas, pemantauan, kebolehan dan potensi kanak-kanak dalam pembelajaran melalui bermain. Dari segi kandungan kurikulum pemata negara, ia mempunyai perspektif tersendiri dan kualiti modal insan yang diinginkan. Kurikulum pemata negara menekankan pembentukan sasian yang baik dari peringkat awal dan bukanlah terlalu mementingkan pembangunan akademik. Hanya apabila kanak-kanak telah bersedia, maka aspek akademik diterapkan. Harapan negara ialah melahirkan modal insan cemerlang dari segi rohani, emosi, sosial, fizikal dan intelek. Ia mempunyai jati diri, resilient dan berdaya saing pada peringkat lokal dan global. Manakala kerangka kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu KSPK pula ialah ia dibina berasaskan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi. 6 tunjang tersebut merupakan domain untuk yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan menghayati nilai-nilai mulia berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan diri, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan. Bidang pembelajaran yang digunakan bagi kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu KSPK ialah mereka menggunakan 6 tunjang. Tunjang yang pertama adalah tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tunjang yang kedua adalah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Tunjang yang ketiga pula ialah tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan.
Tunjang yang keempat pula adalah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepemimpinan dan sasya diri melalui aktiviti co-curriculum dan co-curriculum juga ditekankan. Tunjang yang kelima pula ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang perkembangan fizikal dan estetika menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang yang terakhir pula ialah tunjang sains dan teknologi. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Bagi bidang pembelajaran yang digunakan oleh kurikulum pemata ialah perkembangan sasar, sosial emosi dan kerohanian. Kanak-kanak mempunyai kemahiran atau kebolehan. Mereka boleh mengawal emosi, berdisiplin, mengikut arahan, beradab sopan, tertib dalam amalan dan hormat kepada orang lain serta harta benda. Ia juga mempunyai secara insting tinggi, berani dan patriotik. Ia juga dapat membina hubungan dan persahabatan dengan rakan dan pendidik atau pengasuh. Mereka boleh bermain bersama, berkongsi tolong-menolong, simpati dan empati dan beriman kepada percaya kepada Tuhan. Yang kedua pula, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak boleh berkebolehan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan sopan. Mereka juga memiliki idea dan perasaan menggunakan bahasa ekspresif dan relatif dan menguasai literasi awal seperti menconteng, meminati buku, suka membaca dan tahu menggunakan buku dengan betul. Yang ketiga pula, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak berkemahiran dalam awal matematik menggunakan nombor, mengira, mengukur dan menggunakan corak. Mereka juga dapat memberi sebab dan alasan dan berfikir secara logik. Yang keempat pula, perkembangan fizikal. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak dapat menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus mengikut tahap dan perkembangan dan umur masing-masing. Mereka juga dapat mengurus diri seperti makan, gosok gigi, mandi dan ketandas. Mereka juga dapat belajar mengemas barang peribadi dan peralatan yang digunakan seperti permainan yang telah mereka main. Mereka juga dapat belajar untuk cara mengemas, meletakkan barang main mereka di mana. Yang kelima pula, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran kanak-kanak. Kanak-kanak dapat meneroka menggunakan diri untuk memahami dunia persekitaran mereka dan bertanya, menyiasat, bereksperimen, mereka cipta dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir pula, perkembangan daya kreativiti dan estetika. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak boleh mengimajinasi, mengeluarkan idea kreatif, menconteng dan melakar, membuat pergerakan kreatif, menghasilkan bunyi dan muzik, menyanyi dan berlakon. Mereka juga dapat menghayati keindahan dan kebersihan alam sekitar dan mengagumi hasil kreativiti teknologi dan mengagumi ciptaan Tuhan. Jadi mereka kagum melihat persekitaran yang telah dicipta oleh Tuhan seperti tasik, pantai dan sebagainya. Bagi nilai murni yang diterapkan oleh kurikulum standard prasekolah kebangsaan SPK ialah kepercayaan kepada Tuhan, bekerjasama, bertanggungjawab, adil, menghormati, penyayang, perhatian dan kasih sayang. Manakala kurikulum permata negara, kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan diri, baik hati, berani, rajin, hormat, kasih sayang, berbudi bahasa, jujur, daya tahan diri dan bertanggungjawab.